Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay. warahmatullahi Kita dah live. wabarakatuh. Alright. So kita dah live. Alhamdulillah. Kita ada beberapa orang viewers lah sekarang. Alhamdulillah. Siapa yang dah masuk tu boleh komen-komen sikit chat. Kita nak tengok siapa yang dah join ni. Komen sikit kat sini. Alright. Okay, selamat datang pada semua. Kepada kita punya audience kita pada malam ni. Hari ni kita ada tetamu special lah. Kita ada penulis kita Hilal Ashraf. Tapi sebelum tu kita terangkan sikit. Influencer. Semua kan? Influence Fatah kahwin awal. Alright, so insyaAllah Terbang Tinggi Podcast lah sebelum kita start. Terbang Tinggi Podcast ni adalah sebuah podcast mengenai akademik dan kerjaya, yang mana kita punya matlamat adalah untuk kongsikan kepada semua anak muda mengenai pengalaman-pengalaman kerjaya yang pelbagai kan. So hari ni kita ada tetamu yang special, macam cakap tadi kan, influencer kan, 100k followers di Twitter lah, bukan calang-calang. Bukan 10k, 100k, ramai kot. Sikit lagi boleh lawan Micro. dia ada, ni level apa ni? Makro ni. Sikit lagi boleh sampai Syed Saddiq punya level Duduk Johor dah. Betul. So hari ni kita ada Hilal Ashraf, yang mana sekarang ni beliau adalah seorang penulis novel. Tapi dulu cerita dia panjang kan. Cerita dia panjang sebelum dia sampai ke novel. Jadi kita nak tahu. So tanpa melengahkan masa, untuk kita start kita punya podcast hari ni, saya jemput Hilal Ashraf untuk kongsikan sikit pengalaman macam mana boleh end up jadi seorang penulis novel. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Brother Yusri, Brother Fatah dan rakan-rakan yang sudi menonton dan mendengar podcast ini. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan inayah Allah SWT. Jadi nama saya Muhammad Hilal Ashraf, berumur 31 tahun dan latar pendidikan saya adalah Usuluddin dari Yarmouk University, grad pada tahun 2012, dan saya merupakan seorang penulis semenjak karya pertama saya terbit semenjak tahun 2009, ketika saya di tahun pertama pengajian di Yarmouk University. Berkenaan dengan macam mana saya jadi penulis ni, cerita dia panjang juga sebenarnya kan. Tapi secara ringkasnya, ketika tahun 2006 gitu, saya tingkatan 5, berlaku ledakan karya Islamik yang dimulai oleh Kak Fatimah Syarhah dengan karya dia Seindah Mawar Berduri, kalau saya tidak silap. Yang mana ketika itu karya tersebut viral di email-email lah. Waktu tu tak ada media sosial yang power, yang ada Friendster, MySpace, yang tu paling power tu. Tapi karya tersebut dia viral melalui email berantai. So dari email ke email kan, orang belas lalu email. Jadi saya antara salah seorang yang baca, dan ketika itu saya agak terkejut sebab karya paling Islamik saya baca sebelum tu adalah Ramli Awal Mursyid lah. Itu pun kita sebagai budak usrah ada beberapa benda yang macam tak masuk lah kan. Tapi bila baca Kak Fatimah Syarhah ni, mungkin kerana dia pun budak usrah juga, jadi banyak terma dan disiplin dan prinsip kena kita, dan waktu tu kita macam boleh kita boleh maksudnya bawa perkara ni dalam bentuk penceritaan novel kan. Saya teruja kerana saya minat bercerita. Jadi waktu sekolah dulu medium saya melukis, tapi Allah izin saya sedar dirilah lukisan saya buruk. Dan saya perasan saya ada minat mengarang, sebab bila macam tingkatan 3 kan, kita dalam bahasa Melayu kita ada kena tulis cerpen kan. Dekat tingkatan 5 kita kena tulis cerpen. Saya minat sangat. Saya tulis berkajang-kajang. Jadi waktu tengok Kak Fatimah Syarhah tu, saya rasa macam
ada tolakan kan. Tapi belum lagi. Kemudian bila habis SPM tu berlaku juga ledakan novel daripada Seberang novel Ayat-Ayat Cinta daripada Kang Abid. Jadi itu macam membuatkan kita lagi rasa ini something ni something. Akhirnya ada seorang senior cakap pada saya, Ilal, hang pun boleh buat juga hang pun boleh je ni tulis novel ni, hang boleh buat juga ni. Sebab saya di sekolah menengah aktif lah bagi ceramah, jadi mas'ul usrah dan sebagainya. Jadi dia kata hang pun pandai juga ni, boleh jadi novel ni. Jadi ketika saya habis SPM, saya jadi guru sambilan di sebuah sekolah agama di Separenggam, sekolah agama swasta. Jadi saya mengisi masa lapang saya dengan cuba menghasilkan sebuah karya lah. Dan alhamdulillah karya tersebut berjaya disiapkan dan saya cuba letak di email juga, kongsi kat kawan-kawan apa semua. Dan alhamdulillah ada respon positif daripada rakan-rakan dan mereka minta hard copy kan. Nak baca hard copy boleh lah. Aku tak pandai sangat baca skrin ni, penat dia kata kan. So saya print manuskrip tu dekat printer ayah saya lah. Jadi sebab banyak kan, akhirnya kantoi lah. Ayah tengok apa print banyak-banyak ni, guna printer aku. Okay. Apa print banyak-banyak, print apa ni? Dia cakap kat ayah saya, ni novel bah. Novel siapa? Kan novel Ilal. Ilal tu dia novel? Dia kata kan. Iyalah, waktu kita ceritalah novel apa. Dan ayah saya ni satu kelebihan dia lah sebagai bapa. Dia sangat suka menggalakkan anak-anak dia untuk hargai potensi yang ada pada diri masing-masing. Jadi bila dia nampak benda tu, dia kenalkan saya dengan penulis sastra Johor bernama Hajah Maskia Masrum dan yang merupakan rakan setugas dengan beliau lah di Institut Perguruan Temenggung Ibrahim. Jadi bila saya berjumpa dengan Hajah Maskia baca manuskrip saya dan Hajah Maskia puji pula manuskrip tu. Saya tak tahulah dia puji tu kerana mencapai standard ke atau bermanis kata saja. Tapi pujian dia menyebabkan saya tamatkan rasa bahawa aku boleh buat aku memang boleh buat ni sebab penulis sastra hebat ni puji aku. Jadi saya betul-betul ada rasa yang memang aku boleh buat lah. Macam tu lah. Jadi nak dijadikan ceritanya, tak lama lepas tu saya nak pergi sambung belajar ke Jordan. Tapi pada masa yang sama saya rasa nak kahwin. Ini dia. Ini yang kita nak dengar. Jadi waktu tu baru berumur 19 tahun lah kan. Kita cakap kat mak nak kahwin. Dan mak saya cakap nak kahwin kena ada duit. Bagi Umi 20,000 dulu. Ada 20,000 dulu baru boleh sembang lah nak kahwin kan. Tu umur apa tu? Umur berapa tu? 19 tahun. 19. Baru lepas SPM kan? Yelah, baru habis SPM macam tu lah lebih kurang. Jadi saya cakap dekat mak saya, tapi kebetulan waktu tu kita tak pula cakap kat mak kita, mak mata duitan ke, mudahkanlah perkahwinan, jangan susahkan perkahwinan, jangan mudahkan zina. Kita tak cakap kat mak kita macam tu Jadi saya cakap dekat mak saya, okey kita sahut cabaran ni dan saya buat kertas kerja. Saya buat kertas kerja nak kahwin lah. Jadi saya buat perancangan 5 tahun. Okay? Perancangan 5 tahun dan saya bentang kepada mak saya. Jadi antaranya dalam bab RM20,000, saya cakap kat mak saya, Ilal akan cari duit sambil belajar dengan cara menulis buku lah. Waktu tu menulis buku lah. Sebenarnya rancangan saya dari awal nak jadi novelis. Saya tak terfikir pula pasal buku motivasi ke apa. Sebab karya pertama saya novel. Jadi saya cakap kat mak saya, setahun Ilal akan hasilkan 1 novel. Saya jadi yakin tu kerana Puan Hajah Maskiah ada cerita kepada saya yang dia dapat side income yang agak besar lah daripada penulisan pada waktu tu lah. Dan Hajah Maskiah ni memang tersohor dia menang pertandingan apa semua. Dekat Johor dia memang antara yang prominent lah Hajah Maskiah ni.
Jadi saya kata kat mak saya, dengan satu novel ni setahun insya-Allah boleh dapat lah 20,000 tu kan. Selama 4 tahun belajar lah. Dan dengan jaminan dalam masa 4 tahun habis belajar. Bermulalah perjalanan ketika itu. Jadi saya pada ketika itu ada membina blog Langit Ilahi, ya. Dan blog Langit Ilahi ni saya memang menulis hari-hari pada ketika itulah, hari-hari. Dan kebetulan oleh kerana macam saya cakap tadi, saya seorang yang aktif di sekolah bagi penyampaian apa semua. Jadi saya memang dah dari remaja suka baca buku. Jadi banyak buku-buku fikrah kan, buku-buku fiction tu saya banyak dah baca. Jadi saya tumpahkan pengisian-pengisian tersebut dalam blog Langit Ilahi kan. Jadi blog tu terbahagi kepada beberapa lah artikel non-fiction, tazkirah, perkongsian pasal diri sendiri. Dan kemudian ada siri novel bersiri, ada cerpen. Jadi pada masa yang sama, novel yang pertama tadi masih tak terbit-terbit lagi, entah apa masalah kan. Jadi tapi saya tak putus asa lah, saya berterusan hidupkan blog Langit Ilahi tu. Sampailah datang tiba-tiba satu email daripada pihak Galeri Ilmu yang menawarkan saya untuk menerbit buku, tapi bukan novel. Dia tawarkan saya untuk terbit buku motivasi. Macam mana datang buku motivasi tu? Dia nak kumpulkan semua artikel dalam blog saya. Pada ketika itu blog saya memang tinggi lah visitor. Saya masih ingat lagi sehari dalam 60,000 banyak visitor Saya masih ingat lagi counter kan dulu kita blog ada counter kan kat tepi kan. Jadi saya ingat lagi counter tu. Dan pada ketika itu saya cepat-cepat tanya, kalau novel berminat tak nak terbitkan? Saya tanyalah. Dan oleh kerana novel pertama tadi masih di tangan orang yang cuba nak terbitkan sebelum tu, jadi saya tak boleh bagi novel tu. Maka saya bagi dekat dia satu cerpen saya pasal bola tampar. Saya cakap kalau tuan rasa saya tulis cerita ni seronok, saya boleh cepat-cepat siapkan untuk tuan sebuah novel dengan tema yang sama. Jadi bila dia baca, lepas seminggu dia cakap, kami berminat, bila boleh siapkan. Maka saya pada ketika itu yang tak ada pengalaman berurusan dengan penerbit buku apa semua, saya terus cakap, dalam masa sebulan saya boleh siapkan novel ni. Jadi saya pulun lah. Pada masa yang sama, artikel-artikel yang dia minta tu saya dah bagi. Dan dalam masa sebulan, saya ingat lagi pada hujung Januari 2009, saya berjaya siapkan novel VT, Volleyball Team. Jadi pada April 2009, saya berjaya menerbitkan karya sulung saya dalam bentuk yang kembar lah. Novel VT dan buku motivasi Langit Ilahi. Jadi itulah perjalanan dia bila pertama kali jadi penulis tu. Ada panjang lah cerita dia, tapi itulah kronologi dia. Macam mana, kenapa start Langit Ilahi tu? Apa objektif dia? Sebab kata novel. Ya, saya mulakan Langit Ilahi tu kerana saranan seorang rakan. Pada ketika itu berlaku yang kita panggil situasi bernama ledakan blog. Semua orang ada blog pada ketika itulah, hampir semua orang lah. Dan salah seorang yang ada blog pada ketika itu adalah guru saya, Cikgu Azmi Bahari. Dan sampai sekarang Cikgu Azmi Bahari ni memang aktif lah kongsi perkongsian. Jadi sama kes macam kes novel tadi, kawan saya cakap, hang pun boleh buat novel juga. Boleh buat blog juga kan. Dari bagi ceramah kat tiang musola tiap-tiap petang tu, tukar penyampaian tu jadi penulisan. Tapi waktu awal-awal tu saya tak take it seriously. Saya just buat blog, saya masih ingat lagi. Saya buat, bila dia sarankan tu, saya buat blog bernama Awan Keimanan. Saya macam nak gambarkan ketinggian iman lah macam tu kan. Jadi saya kata awan tinggi iman. Jadi saya kata awan keimanan. Tapi nak kata noobnya saya waktu tu, saya buat tu dan saya lupa password. Jadi saya buat lagi satu blog. Saya buat lagi satu blog dan oleh kerana saya suka Awan Keimanan tu, saya kata macam mana nak buat yang similar tapi tak nak sama lah, sebab macam yang pertama tu dah macam tu, jadi macam tu tak sedap lah nak guna kali kedua. Jadi saya cakap, apa yang tinggi? Langit.
Apa yang iman tu kepada siapa? Ilahi, langit ilahi. Itu yang cerita patut. dia. Nasib baik tak guna nama ni, terbang tinggi. Oi. Jadi awal-awal blog langit ilahi ni tak ada apa sebab kita macam yang kita buat pun sebab kawan kan. Jadi saya banyak copy paste, ambil entah mana-mana. Tapi bila saya dah nekat dengan mak saya tadi, jadi saya kata dan nekat tu ditambah dengan kesan daripada Cikgu Azmi Bahari tadi. Dia bawa saya, dia dalam perjalanan saya tu, dalam perjalanan hidup saya, ada satu kali dia bawa saya berjalan jauh lah daripada Perlis sampai ke Kelantan. Kami ada program. Jadi dalam perjalanan tu dia banyak berkongsi dengan saya lah pasal kepentingan blog, kenapa kita sebagai Muslim kena ada blog yang bagus dan kemudian Allah izin jumpa dengan seorang blogger di Kelantan. Dan blogger tu cakap hari-hari kena menulis blog kalau kita nak blog kita jadi blog yang bagus lah dan konten kena original. Jadi waktu tu saya balik daripada Kelantan tu dengan semangat yang sama. Jadi saya serius. Setiap hari saya tulis artikel sendiri. Dan saya pelbagaikan orang kata apa? Penyampaian saya lah dalam tu kan. Ada non-fiction, ada ni. Waktu tu bukan sebab nak jadi penulis sangat. Waktu tu memang betul-betul terasa dengan Cikgu Azmi punya vision. Apa yang berlaku? Dia ni oleh kerana dia blog kan. Jadi macam orang yang dah berusia, dia taklah berusia sangat. Tapi waktu tu kira orang tua lah kan. Tapi ada blog. Macam orang tua yang sibuk-sibuk dengan hal budak-budak lah. Macam kita serang TikTok lah kan. Tiba-tiba orang tua TikTok kita mungkin kata Aisyah kan. Macam tu lah. Tapi dia pada waktu tu datang seorang ustaz. Dia baik dengan saya. Jadi dekat kantin lah. Ada satu hari dekat kantin. Saya makan dengan dia. Ada datang seorang ustaz yang lain. Dia cakap, Azmi, entah ni anak tengok berblog ni bermanfaat ke? Dia kata kan. Pedih. Macam tu lah kan. Macam sibuk apa ni benda budak-budak ni kan. Cikgu kan. Meropi lagi. Macam iklan ni macam iklan TV dakwah je. Lepas tu Cikgu Azmi jawab jawapan dia tu yang berbekas dalam hati saya. Dia kata, anta kena faham. Dekat internet sekarang orang cari macam-macam. Macam orang nak bunuh diri. Dia cari dulu sebenarnya sebelum dia buat tindakan bunuh diri tu, dia kadang-kadang dia Google dulu, anta nak yang mana? Anta nak jawapan yang betul ada dekat atas Google tu ke atau jawapan yang salah ada dekat atas sekali? Kalau anta nak jawapan betul ada dekat atas sekali, anta kenalah menulis bagi benda tu ada dan penulisan anta tu kena capai ramai orang supaya bila orang Google, pilihan tu ada kat atas sekali. Anta nak macam mana? Kalau orang tulis pasal iman, pasal Islam, penerangan yang betul ada dekat atas sekali ke? Penerangan yang salah ada dekat atas sekali. Kalau anta nak penerangan betul ada atas sekali, anta lah kena tulis benda tu. Dan anta lah kena bagi benda tu sampai kat ramai orang. Sebab tu anda tulis blog. Ada saya kat sebelah dia waktu tu. Inilah dia. Inilah dia. Ini dia. Jadi waktu tu memang nekat lah. Memang itu yang kita rasa kita suka nak buat Jadi itulah alhamdulillah lah. Seakan-akan susunan hidup tu memang diatur ke situ lah. Tak ada siapa jangka. So macam dalam podcast saya tu ada Bro Hilal sebut macam rasa macam this is perfect job lah untuk Bro Hilal. So padahal baru umur 30 lebih. So kenapa benda tu, kenapa rasa macam benda tu best? Sebab this is very different. Ni bukan satu kerja yang macam kerja korporat kan. Something yang ada pangkat berbagai, ni kerja sendiri. Kenapa Bro Hilal rasa benda ni best? Saya sebab macam saya cakap tadi, saya memang suka bercerita Saya memang suka orang kata apa, saya suka menginovasikan cerita kan. Kalau Bro Yusri, kalau sesiapa yang baca karya saya lah, kadang-kadang akan nampak ada elemen sirah, macam cerita sirah tapi cerita lain saya tulis Tapi maksudnya sebenarnya saya innovate benda tersebut daripada sirah Nabi atau sirah para sahabat. Benda tu saya suka, benda tu
saya minat buat. Dan Allah izin, dengan buat benda tu saya dapat rezeki untuk sara hidup, sara anak-anak. Jadi, you know, ada orang cakap kalau kamu kerja apa yang kamu suka, kamu seakan tak bekerja. Jadi, saya dalam keadaan tersebut lah, saya memang betul-betul minat menulis cerita ni. Dan nak kata minat tu sampai saya ada idea buku untuk menulis sehingga 2023. 2023 ni dah penuh. Daripada 2020 ni sampai 2023 saya dah ada judul-judul yang saya nak terbitkan. Dan sebenarnya idea yang lebih lagi ada, beyond that pun ada, cuma saya tak rangka lagi, macam baru muncul-muncul sikit lah kan. Tapi yang sampai 2023 ni memang saya dah rangka, dah tahu plot, tinggal kenapa sampai 2023 sebab tak ada masa lah. Tak ada masa nak menulis kan. Setahun dapat tulis dalam 4 ke 5 judul sahaja. Jadi terpaksa lah sampai ke 2023. Cerita paksa. Cerita nak lepas 2020 pun tak lepas Tak, jadi pada saya, bila saya cakap pasal kenapa seronok buat benda ni, sebab pertama memang minat. Sebab tu bila orang tanya lah pasal jadi penulis sebagai sara hidup, saya cakap benda ni bukan untuk semua orang lah. Pertama kena tengok balik kita ada apa dalam medan ni. Sebenarnya untuk ramai orang, penulisan sebaiknya jadi side income sahaja. Macam tu lah. Sebab untuk jadikan dia betul-betul sara hidup yang utama, kena ada faktor-faktor yang kita penuhi. Antaranya macam saya cakap tadi kan, saya ada idea sampai 2023. Sebab tu saya rasa saya boleh sentiasa menulis lah kan, betul tak betul? Ada orang dia nak jadikan penulisan sebagai sara hidup, tapi bila kita tanya kat dia, okay, so dalam masa 5 tahun apa yang awak nak tulis? Tapi dia baru ada 2 je dalam kepala dia, buku. 2 tu pun sebab itu je cerita yang dia ada. Kalau kita suruh innovate cerita baru, dia kan macam tu kan. Dan 2 tu belum tentu lah kita jual. Jadi macam mana kan, dia ada faktor lain lah selain tadi tu, kena ada banyak kita fikir penulisan demi penulisan. Ada tak orang nak beli kan? Berapa ramai orang kena beli karya anda baru anda cukup untuk setahun hidup kan? Mana anda nak cari bilangan tersebut sebagai contoh kemudian adakah karya anda cukup bagus yang mana bila ada seorang baca dia rasa macam uish, kena kongsi ni, kena buat review ke, atau kena pass kat kawan time sekolah ke, kena pass kat anak saudara ke, pass kat anak murid ke, adakah karya anda begitu? Jika kita ada faktor-faktor ni, boleh untuk kita pergi jauh lah untuk jadikan penulisan sebagai sara hidup. Tetapi saya percaya kena bermula secara sampingan terlebih dahulu lah. Jangan mula awal lagi bagus, tapi kalau anda sudah ada kerja kan, tiba-tiba datang angin nak jadi penulis, jangan pergi berhenti pula kerja tu. As the water lah. Yes. Kena cuba dulu bina, cukupkan faktor-faktor yang memperkasakan penulisan dari segi sara hidup tu lah. Lepas saudara Hilal terangkan macam tu, saya dapat gambaran baru berkenaan dengan kehidupan seorang penulis. Kalau dulu saya rasa kehidupan seorang penulis ni macam financial freedom, duduk rumah goyang kaki kan. Tapi bila tak goyang kaki nak kena fikir pasal sales, kita nak kena fikir pasal our projects, upcoming project. Betul. Jadinya seorang penulis ni sebenarnya it's a daily job lah kan, it's like a everyday job juga. Kena ada disiplin. Kalau anda tak boleh habiskan manuskrip, contoh macam saya, Allah izin lah, saya agak bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab pengalaman
tulis novel di bawah orang lain dulu tu bermula dengan janji saya nak siapkan novel tu dalam masa sebulan. Jadi saya punya work ethic dalam penulisan novel memang dalam sebulan kena siapkan novel tu. Kalau saya tak boleh siapkan novel tu dalam masa sebulan, saya anggap benda tu tak betul lah. Saya buat benda tak betul lah kat situ. Tapi ramai orang, dan ini pengalaman saya lah dalam masa 10 tahun ni, kita ada je buat bengkel kan. Orang tanya macam mana jadi penulis, tolong saya nak jadi penulis. Tapi bila kita test di bahagian disiplin, nak siapkan manuskrip pun tak dapat. Walaupun setahun diberikan. Kan? Jadi macam mana you nak jadikan penulisan sebagai main income? Kan? Itu belum kita cerita lagi pasal kemahiran menjual, kan? Audience, kemahiran menarik audience, kemahiran berurusan dengan audience, meningkatkan kepercayaan dengan audience. Jadi benda-benda tu lagi ada banyak kerja lain kan. Kalau kita terbit sendiri macam saya lah kan. Saya terbit sendiri sekarang semenjak 2016 saya tubuhkan Hilal Ashraf Resources. Kita kena berurusan pula dengan designer, dengan editor, freelance lah. Awal-awal kita freelance lah kan, belum ada in-house lagi. Dan paling besar sekali kena berurusan dengan kelang kan. Jadi macam mana kalau kita tak ada disiplin nak siapkan manuskrip, lagilah nak cerita pasal nak disiplinkan orang lain untuk hormat masa kita kan. Sebab kita nak kena siap kerja ni sebelum ni. Tapi orang tu bukannya in-house kan, orang tu freelance. Dia bila-bila je boleh tak ikut cakap kita. Jadi kalau kita tak ada disiplin tu, kita pun akan susah nak manage faktor-faktor lain dalam luaran kan. So itu memang bukan goyang kaki lah. Memang bukan goyang kaki. So macam work ethic kan, berapa banyak sebenarnya buku yang Bro Hilal dah buat? Berapa banyak total? Setakat sekarang lebih daripada 40 lah, dalam 42, 43 macam tu lah. Dan tapi sebab yang lama tu bercampur juga dengan tulis dengan orang dan sebagainya. Tapi saya tunjuk yang ni lah, semenjak saya tubuhkan syarikat sendiri, saya dah terbitkan 14 buah buku lah. 14 buah buku. Tu berapa tahun tu? 14 buku tu berapa tahun? Daripada kita boleh kira daripada hujung 2016, daripada bulan Oktober 2016 tu saya terbitkan karya pertama syarikat saya tu. Dan kemudian sampailah Mac 2020 saya terbitkan 3 yang paling latest lah. So macam so maknanya dalam masa setahun tu dalam 4 buah lah lebih kurang kan. Ya, 4. Tapi kalau tengok macam Saudara Hilal punya koleksi portfolio lah dah semenjak sekolah menengah, belajar dekat universiti. Macam mana boleh balance benda tu kan? Sebab kalau fikir satu buku sebulan, kita full time maybe boleh kan, tapi kalau time student tu macam mana? Saya balik kepada etika dan disiplin kita lah. Kita serius tak benda ni kan? Macam saya waktu tu, saya nekat nak kahwin. Okay. Saya nekat nak memenuhi ketah kerja saya kepada mak saya. Jadi biasanya pelajar-pelajar dekat Jordan tu, lagi-lagi kat Yarmouk lah, pada hari Khamis kita cuti lah, Jumaat Sabtu. Jadi Khamis malam Jumaat ni biasa masa kita lepak lah, lepas stres, lepak kat kedai orang Yaman. Sebab kedai orang Yaman ada roti canai dengan teh tarik. Tempat lain tak ada. Jadi biasanya kita akan duduk situ berjam-jam. Jadi saya, antara yang saya ingat lah, disiplin saya adalah saya tak habiskan masa di situ berjam-jam. Saya paling kuat pun sejam lah, lepas tu saya balik lah. Walaupun kawan nak duduk lama lagi kat situ. Nak minum banyak cawan lagi kan. Saya kata tak, sorry lah Ana terpaksa balik awal, Ana nak kena tulis buku. Jadi kita ada disiplin tu. Tapi dari satu sisi kita dianggap kurang bersosial lah kan. Dan kadang-kadang ada masa, macam ada satu masa tu saya dah siapkan satu manuskrip tu, kemudian saya tak puas hati dengan manuskrip tu, tapi deadline tinggal dah dekat lah kan. Jadi saya duduk dalam bilik seminggu
saya hanya keluar untuk pergi kuliah saja. Saya memang kurung dalam bilik Jadi benda tu sampai ada orang mengadu. Kan? Apa Hilal duduk dalam bilik je, sembang kemas apa-apa pasal dakwah lah apalah. Dia tak faham, dia orang tak faham kita sebenarnya anggap benda ni serius. Dan kita nak kita dah bekerja sebenarnya. Kita tak boleh dah nak relax tengok movie bermaraton macam dia orang kan. Kita tak ada masa benda tu. Kita boleh buat. Ada masa saya tak, bukanlah nak kata saya tak maraton movie ke apa kan. Baca komik ke apa, bukan macam tu. Tapi masa kita lah, faham tak? Saya susun jadual saya. Masa bila nak seronok-seronok, masa bila nak buat kerja. Sampai saya dah besar ni pun, saya buat jadual. Sebab tu bila saya buat bengkel penulisan, saya cakap dekat semua pelajar-pelajar, kena ada jadual dan disiplin. Awak tahu tak awak nak buat novel ni, awak tahu tak berapa bab? Berapa muka surat? Awak pecahkan tak? Dalam satu jangka masa nak siapkan berapa muka surat? Dan bila novel nak siap? Kan? Dan untuk mudahkan urusan tu, sebelum awak start penulisan novel, awak dah rangka tak dulu cerita dia A sampai Z. Benda-benda macam tu, nampak tak? Ramai orang dia gagal jadi penulis kerana dia nak jadi penulis tu, time tu lah dia nak menulis. Faham tak? Dia tak kumpul idea, dia tak buat rangka, dia macam dia nak depan komputer, dia nak terus idea ada masa tu. Akhirnya, lagi-lagi pada zaman sekarang yang banyak sangat media sosial, news feed berjalan pantas, banyak sangat page-page viral, kita tiba-tiba je 3 jam dah habis dekat Facebook, Twitter. Kerja tak jalan. Tulis sebab apa? Tak ada preparation. Jadi, lepas tu kita kata, nantilah. Lepas tu kita kata, dah tak ada idea tak datang. Bukan idea tak datang. Hang yang tak cari idea. Hang yang tak susun idea, pecahkan lagi, kembangkan lagi, buat plot elok-elok. Saya menulis memang sebulan, tapi saya mencari idea berbulan-bulan sebelum penulisan bermula. Macam tu. Memang disiplin saya macam tu. Sebulan yang saya cakap tadi hanya untuk menulis. Bukan masa tu baru nak garu kepala aku nak cakap apa. Bukan. Saya betul-betul pandang serius benda ni. Kan? Sebab lagi-lagi bila saya dah ini je kerja saya, kan, kerja hakiki saya. Kalau saya tak buat benda ni, maka siapa nak suap nasi kat mulut isteri dengan anak-anak saya, betul tak betul? Pendidikan anak-anak, kan? Siapa yang nak tanggung? Jadi saya betul-betul anggap serius benda ni. Tapi kalau anda nak sekadar side income, mungkinlah tak perlu orang kata ekstrim macam saya. Kan? Dan ada orang pula dia punya penulisan dan follower dia tu dah sangat hebat. Macam Temeh lah saya cakap, macam Temeh. Dia tak perlu tulis sampai 5 buah buku. Mungkin dia tulis 1 atau 2 buah buku je setahun. Tapi jualan dia dah cukup untuk cover banyak lah kan. Maka tak perlulah se-ekstrim saya. Saya ada dua perkara lah bila saya buat benda ni. Kenapa saya tulis banyak buku. Pertama, memang saya letak aim dalam diri saya, sebelum saya mati, kalau boleh saya nak tulis 100 buah buku. Itu satu. Kemudian kedua, saya percaya dari sisi bisnes lah, dari sisi bisnes, kalau saya buat banyak produk sekarang, benda tu akan terus hidup. Faham tak? Maksudnya macam ni, pengalaman saya sendiri lah, saya dah tulis 10 tahun kan. Tahun ni masih ada orang yang tanya macam mana nak beli karya yang pertama hari tu. Dan saya percayalah kalau 10 tahun akan datang, akan ada orang yang nak cari daripada awal ni. Daripada yang semua ni kan. Sekarang berlaku benda tu. Sebab tu bisnes saya dari segi pendapatan alhamdulillah setiap tahun dia berganda. Dan semua novel ni saya kena cetak balik. Sebab orang macam bila dia baca satu dia
Tak Nak puas. check balik kan yang lama tu kan. Dia tak Dari puas. mana? Ada lagi tak karya lagi? Ada lagi tak karya dia ni kan? Dan saya macam nak mengisi satisfaction tersebut lah. Jadi itu yang saya nampak lah dan kenapa saya pursue benda ni. Dan sebab yang ketiga, akhir sekali, sebab saya memang nak, kalau boleh nak menyaingi market, menukar orang kata kebiasaan pasal novel Islamik kan. Kan biasa kan kalau kita cakap pasal novel Islamik, apa yang dalam kepala kita? Ayat cinta. Ayat cinta. Cakap pasal jodoh, paling common pun taubat, betul tak? Azab seksa, berubah. Dan yang terkini ada satu genre yang saya tak berapa suka, konspirasi. Kan, genre konspirasi. Tu genre apa? Ya, Novel juga ke? Non-fiction. Novel jugalah, tapi ceritanya konspirasi Dajjal. Tak habis Dajjal, tak habis Illuminati. Itu popular juga sekarang ni. Jadi market dia besar. Yeah. Jadi saya nak banyakkan novel yang Islam dia lebih praktikal kan. Mungkin karya tu fantasi kan. Tapi watak-watak tu dia taklah sufi sangat. Macam apa? Nabi-nabi sangat kan watak utama dia. Tapi pada masa yang sama dia ada prinsip, hidup dia ada memegang prinsip Islam yang datang daripada Islam lah. Jadi watak tu bergerak macam tu dan cerita tu ditunjangi perkara tersebut. Jadi, saudara Hilal, kalau boleh saya tanya, tadi ada cakap pasal disiplin untuk menulis kan. Dulu waktu saya tingkatan 1, tingkatan 2 tu saya ada mulalah drafting satu cerita fiction sebab waktu tu memang saya suka baca novel fiction macam Harry Potter, Eragon semua tu. Cumanya memang waktu tu saya macam dari Hilal katalah, kita mula waktu tu lah kita nak siap semua benda. Lepas tu kita tak ada disiplin kan. Let's say kita putar balik masa dan saya student balik. Ni untuk student-student kat luar sana lah. 5 tahun dari sekarang saya nak jadi penulis. 5 tahun dari sekarang. Apa perlu saya buat? Macam kita cakap tadi, beberapa faktor perlu adalah, walaupun kita tak nak jadi sara hidup, maksudnya tak nak jadi benda tu sebagai sara hidup yang utama, tak nak buku tu sendiri kena ada kekuatan untuk kalau kita nak jadi benda tu sara hidup utama, kemungkinan besar kita akan pilih jalan menerbitkan dengan orang lain lah, betul tak betul? Jadi penerbit ni walaupun sebaik mana dia pun, seikhlas mana dia pun, dia akan cakap juga pasal untung dan rugi. Jadi karya kita tu kena ada beberapa faktor lah, antaranya audience. Macam saya cakap tadi, awak tahu tak ada berapa orang nak beli karya awak kan? Kalau awak keluar buku ni, ada tak 1,000 orang nak beli? Itu minimum lah 1,000. Tapi kalau dah jadi sara hidup, paling kurang kena ada 2,000 orang beli dengan harga RM100 lah. Janganlah satu karya RM100. Itu kena offer lebih lah kan. Tapi kalau sekadar nak yakinkan penerbit buku lah, anda kena ada 1,000 audience. Paling kurang 1,000 audience. Sebab apa? Sebab pengalaman saya sendiri bila cetak sendiri, harga cetak buku 500 unit dengan 1,000 unit, 1,000 unit tu lagi untung daripada cetak 500 unit. Jadi biasanya minimum syarikat buku akan cetak 1,000 unit. Jadi anda ada tak 1,000 pembaca? Jadi kalau anda seorang pelajar, baru pelajar tahun 1 ke apa, nak jadi penulis, bina kredibiliti anda di media-media sosial, buatlah blog. Macam sekarang kita dah banyak mudah, saya perasan adanya ads Facebook. Dulu mana ada ads? Sebagai contoh lah, kalau you nak invest dekat ads. Tapi ruang-ruang yang free pun banyak. Sekarang ada Twitter yang power kan. Zaman saya mula-mula dulu ada Friendster je. Friendster dengan MySpace, itu pun saya main Friendster je. Dengan blog. Zaman tu ada blog lah. Jadi sekarang ada Wattpad. Jadi mula mengumpul audience dengan cara macam mana? Jangan dengan cara bukan penulisan. Kadang-kadang ada orang, ni pernah berlaku juga, saya tengok sendiri. Dia popular sangat kat media sosial. Tapi bila dia keluar buku, 1,000 pun tak terjual. Kenapa? Sebab kerana dia tak penulisan yes, kerana dia popular bukan sebab
penulis. Dia popular kerana konten dia yang lain. Faham tak? Jadi tapi bila kalau orang tu dia popular dekat Twitter, mestilah dia punya copywriting, tulisan dia bagus kan? Betul tak? Ke sebab dia post gambar-gambar banyak? betul. tapi untuk penulisan buku, macam saya cakap lah, buku tu bukannya 240 karakter je. Kan? Orang kena mampu mengelak karya kita, mengelak. Lagi-lagi di zaman sekarang yang mana perhatian orang agak sekejap kan, betul tak betul? Orang kita sekarang suka laju. Sebenarnya orang-orang yang boleh habiskan novel ni adalah orang-orang yang dah mula rare lah zaman sekarang ni. Jadi untuk benda tu meyakinkan lagi ramai orang baca, kita kena ada seed dulu. Orang-orang yang memang membaca. Bukan orang yang sekadar suka kita je. Orang memang baca karya kita dan boleh cakap karya kita bagus. Sebab tu kalau kita betul-betul jadi penulis, kalau kita orang yang baru bermula, bina credibility kita. Betul-betul karya kita ni karya yang bagus dibaca. Jadi share lah sikit karya kita di Wattpad bagi orang ramai baca. Okay? Jadi bila kita, contoh di Wattpad kita boleh tengok berapa ramai baca karya kita. Boleh pitch perkara tersebut kepada penerbit buku. Tengok karya saya di Wattpad ramai ni baca. Tengok di Facebook karya saya ni banyak like dapat macam ni. Ada berapa view kan? Ada berapa engagement, impression. Zaman sekarang dah mudah. Dekat Twitter boleh ada data kan? Kita tengok analytics. Tengok ni analytics saya kan selepas setahun. InsyaAllah syarikat penerbitan akan lebih mudah untuk terima karya kita. Jadi benda tu, credibility ni kena bina dulu. Bina sambil kita bina kita punya produk, penulisan kita. Yes. Kongsi sikit-sikit kan. Saya dulu biasa buat macam tu. Saya akan kongsi seminggu 3 bab. Macam tu. Hujung minggu. Jadi dulu orang ternanti-nanti dekat blog saya hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu adalah masa untuk sambung novel Hilal Ashraf. Macam tu lah. Ya, jadi benda tu berlaku lah. Menarik. Ada lagi tak yang kalau let's say student first year degree, dia kata lepas aku graduate ni aku nak start as a writer lah. Ada tak lagi tips untuk diorang ni? Selain benda tu kena bina jaringan lah. Bina jaringan ni bukan maksud saya sekadar jaringan bisnes. Ini maksudnya jaringan dalam dunia penulisan tu sendiri. Pergilah bengkel-bengkel daripada orang-orang sastra kan, untuk tingkatkan lagi kita punya ni. Ini nasihat tapi saya pun tak buat lah benda ni. Sebab saya memang tak belajar dari mana-mana. Guru yang saya memang guru sekolah menengah dulu tu. Tapi saya menyesal lah. Bila lepas 10 tahun saya rasa macam kalau lah aku dulu sibukkan diri kat situ sikit, ada banyak advantage yang lain lah. Dengan jaringan-jaringan tu akan lagi mudahkan urusan kita sebagai contoh untuk menembusi pesta buku, pesta buku antarabangsa. Bukanlah kita tak boleh nak letak karya kita dekat pesta buku antarabangsa tanpa jaringan pun. Tapi dengan ada jaringan connection tadi, kita lebih tahu tau. Kita lebih faham macam mana nak tarik audience ke boost kita, hasil didikan orang-orang lain kan. Allah izin lah, walaupun saya cakap tadi saya tak mingle sangat dengan orang-orang dunia buku. Allah izin saya berkawan dengan tarbiyah tetap, dengan iman dengan jejak tarbiyah. Jadi mereka ni banyak bagi exposure pada saya untuk survive dalam industri. Itu banyak kelebihan lah bila kita mingle dengan orang industri. InsyaAllah. Pasal industri buku ni kan, bukan di industri buku ni dah banyak, especially bila kita hadapi recession dan juga dengan COVID ni kan. Adakah apa kesan pada industri buku, terutama pada Bro Hilal lah, ada kesan tak? Kesan yang saya rasa adalah pada sebelum ni lah. Macam sekarang saya boleh kata saya tak rasa sangat lagi lah apa yang berlaku sekarang. Mungkin ke depan nanti kita rasa kot, tak tahulah. Nauzubillah. Tapi yang saya pernah rasa sendiri adalah kejatuhan industri buku pada 2015 tu kan. Sebenarnya
Industri buku ni dia naik tinggi pada 2014 macam tu sebab ada voucher buku, ekonomi kita agak baik pada ketika itu Tapi bila kita masuk 2015 dia jatuh. Dan bila dia jatuh tu ramai orang dah mula mengadu tau, syarikat buku tak bayar royalty. Tapi saya pada 2015 tu masih dapat royalty lagi. Jadi saya macam aku okey je kan. Tapi Allah izin pada 2016, pada waktu di mana royalty saya sepatutnya dibayar, syarikat buku cakap, oh minta maaf Laila, kami tak dapat bayar royalty. Sebab dia kata kewangan syarikat tengah teruk dan walaupun jualan saya bagus, jualan buku saya bagus, tapi kita kena ingat satu penerbit buku yang besar, dia bukan ada karya kita saja Kalau karya kita bagus tapi 100 karya lain hancur, tak terjual, dia still syarikat yang rugi, betul tak betul? Jadi dia tak boleh nak bayar saya walaupun jualan saya baik. Jadi ketika itulah yang buat saya membina syarikat saya sendiri, membina Hilal Ashraf Resources supaya hal tu tak berlaku lagi sekali lah. At least dengan company sendiri kita tahu perjalanan dia kan. Jadi kita kalau rugi pun sebab diri sendirilah, senang cakap, bukan faktor luar kan. Jadi itu yang saya rasa lah, Jadi bila saya buat Hilal Ashraf Resources ni, saya memang tak ikut sangat pattern permainan orang sebelum tu. Antara pattern biasa dalam industri buku adalah bergantung dengan kedai. So bila terbit je mesti nak masuk kedai Bila terbit je mesti nak masuk ke kedai. Relation dengan kedai ni kita kena faham. Kedai sangat berkuasa lah dalam menentukan nasib buku kita. Diorang boleh demand je nak berapa Kami nak cetaklah 3,000 kita nak letak dekat seluruh outlet kita. Tapi apa jaminan 3,000 tu akan terjual? Tak ada. Bila 3,000 tu tak terjual atau terjual 500 saja, 2,500 saja akan dipulangkan semula kepada anda. Yes, waktu tu terkial-kial lah kita. Padahal duduk dekat kedai bukannya sebulan dua, duduk kat kedai at least 6 bulan sebelum dia pulang tu. Itu pun biasanya bukan, dia takkan pulang sebelum 6 bulan tu biasanya lah, faham saya lah. Kalau dia rasa boleh push lagi ke apa ke, dia akan letak lagi lama lagi. Jadi dan kita tak boleh pilih pun outlet kan. Macam saya kata, contoh ada satu kedai buku ni dia ada outlet di seluruh Malaysia. Tapi katalah buku saya banyak terjual di KL. Saya minta jual kat KL je lah. Cuma letak buku tu kat KL je kan. Sebab bila buku kat KL habis, dia tak nak tarik dia tak nak tarik novel buku tu daripada negeri lain. Jadi kita cakap jual kat KL je lah. Oh tak boleh lah, tak boleh. So bila kat KL habis, dia suruh kita top up lagi. Mana duit yang kita cetak tadi pun tak dapat lagi. Kita nak rolling letak kat situ lah. Itu baru satu company kedai buku. Bayangkan kalau kita nak letak kat 5 company kedai buku. Jadi syarikat buku ni dia ambil dulu, dia consignment. Dia bukannya dia tak bayar kita apa-apa upfront pun. Jadi yang terduduknya adalah penerbit-penerbit. Itu yang berlaku tu pada 2016 semua tu, mungkin kerana rolling dan baru saya tahu ramai juga penulis yang tak dibayar royalty sebab syarikat akan utamakan penulis yang dia nak jaga hati dulu, faham tak? So penulis yang kecil-kecil ni lambatlah KIV macam tu lah. So sangat tak seronok lah bila kita tahu benda tu tak seronok lah. Saudara Hilal, kita dah sebut pasal royalty, kita sebut pasal duit. Nak tanya, dan saya ada terbaca dekat Twitter saudara Hilal juga, untuk seorang penulis, pendidikan kewangan penting mana? Ya, penting, sangat penting. Kerana tak ada siapa yang akan terus menerus popular lah. Takkan ada siapa yang terus jualan dia tinggi. Dan kadang-kadang kita pun tak predict tau karya kita mana yang terjual tiba-tiba macam naik share kan. Waktu saya sentiasa consider diri saya bukan penulis yang popular lah. Tapi Allah izin
ada beberapa karya saya memang berjaya terjual sampai puluh-puluh ribu unit. Alhamdulillah. Jadi waktu tu kita seronok dapat royalty banyak ni, tak habis 2-3 tahun. Duit tak habis. Tapi itulah dia, tak pandai pengurusan duit, tak pandai nak letak kat ASB ke, at least tabung haji ke, yang mana duit boleh letak kat situ, duit berkembang kan. Habis beli kereta dulu. Kita pun baru tahu kereta ni aset yang menyusut nilai, ada tepuk dahi. Tapi duit dah habis. Waktu tu duit banyak, beli cash. Masyur. Itu. Jadi kalau kita belajar pengurusan duit, jadi bila hari kita dapat royalty banyak, tiba-tiba buku kita laris, kita akan pandai manage duit ni, simpan. Dan pengajaran tersebut juga yang menyelamatkan saya. Bila kan saya kata tadi, tiba-tiba syarikat buku tak dapat nak bayar royalty kan. Jadi saya survive dengan duit simpanan lah. Duit simpanan tu saya tarik untuk bina Hilal Ashraf Resources, cetak buku sendiri. Dan lepas tu alhamdulillah lah, saya diselamatkan dengan sikit, nasib baik lah ada simpanan tu. Allah izin lah, alhamdulillah lah. Kalau tak ada kesedaran menyimpan kan, macam mana waktu tu saya tak jangka lah saya survive hari tu. Dan hari ni pun Allah izin kita diuji kan dengan COVID, dan saya pun diuji juga. Pesta buku tempat yang utama untuk pemain-pemain buku buat duit yang dengan sangat banyak lah untuk cantikkan cash flow kan. Tak ada tahun ni, tak dapat dianjurkan kerana COVID. Kalau saya tak menyimpan, tak ada simpanan, orang kata apa, kalau kita nak selamat kita kena ada simpanan 6 bulan gaji. Kan? Kalau saya tak ada simpanan macam tu, saya akan mungkin tak sempat lah nak berpodcast ni. Tak tenang hati. Sebab duit tak ada kan. Tapi ya, alhamdulillah bila masa kita bagus, jualan kita naik. Sebab 2019 adalah pesta buku yang terbaik saya pernah lalui lah. Jualan memang di luar jangkaan saya, sangat-sangat di luar jangkaan saya. Kita belajar, kita simpan kan. Kita menyimpan kat sini, kat situ, kat sini, kat situ. Alhamdulillah lah. Jadi sebab tu penting lah. Penulis buku ni macam businessman jugalah. Dia kena anticipate hari-hari yang mendatang. Ya, lagi satu, secara realistiknya lah, saya sendiri pun, walaupun saya bercita-cita nak menulis sampai mati kan, realistiknya ada tak lagi orang nak baca karya saya 20 tahun akan datang? Saya mungkin ada, tapi saya tak berani nak letak benda tu 100%, betul tak betul? Jadi dari sekarang saya dah rancang lah pencen saya kan. Okay, baik, patutnya sampai bila je kita kena menulis untuk demi apa? Memanglah kita menulis kerana Allah Ta'ala, tapi adalah sebab duit tu kan, nak survive kan. Tapi sampai bila nak ada rasa tu kan? Saya letakkan sampai umur 45 contohnya. Sampai umur 45 je lah aku menulis ni dengan terpaksa fikir pasal duit sekali. Kalau boleh lepas umur 45 aku nak menulis juga, tapi kalau boleh dah tak payah fikirlah untuk ruginya. Jadi macam mana nak urus duit kita untuk macam tu kan. Benda ni kena ada kesedaran lah, kena ada kesedaran. Jangan syok je hari ni buku terjual banyak, kita tak tahu esok macam mana. Walaupun you are your own boss, kita juga HR department, accounting department semua juga. Tapi itu pun kena kembang juga tu, tak boleh selesa macam tu lah, tak boleh selesa macam tu. Banyak benda, kalau kita betul-betul nak jadikan penulisan sebagai cara hidup, banyak benda kena fikir lah. Macam sekarang cabaran utama saya adalah berkembang. Macam saya cakap tadi, buku ada 14 judul sekarang kan. So bayangkan 14 judul ni untuk saya sentiasa boleh menjual, saya kena ada 1000 unit setiap judul. Sentiasa kena ada. Jadi bila dia dah habis saya kena cetak kan. Sekarang rumah saya dah sendat. Rumah saya dah, senang cakap rumah saya tu gudang lah. Dah kena sumbat 14 judul kan. Sampai bila? By hujung tahun ni ada lagi 5 judul insya-Allah. Dah tak muat dah.
Dah tak muat dah, mana boleh nak muat 19 judul. Jadi nak tak nak cabaran saya sekarang adalah berkembang. Berani untuk sewa gudang kan. Walaupun kos lah, benda tu kos Jadi macam mana saya manage kewangan tu untuk pastikan jualan saya mengatasi kos-kos yang bakal ada Sebagai contoh, pekerja. Saya nak tak nak by hujung tahun ni saya kena ada pekerja, kena ada gudang. Sebab sekarang pun jualan saya hanya bermusim. Kalau perasan lah, saya tak hari-hari promote orang beli buku saya, bukan. Saya macam ada setahun sebenarnya dalam 3-4 kali je saya menjual buku. Selebihnya saya menulis dan bermedia sosial biasa-biasa je lah. Tapi saya ada cita-cita nak menjual setiap hari. Macam Iman Shop, Tarbiyah Sentap kan. Dia orang hari-hari boleh terima order. Sebab apa? Mereka ada pekerja, ada sistem kan. Saya tak ada. Saya seorang lah one man show kan dengan dibantu isteri saya. Jadi baru-baru ni inilah kita cakap pasal jualan ni. Allah izin buku ni, set ni dan termasuk karya yang lain yang 14 ni, yang lain-lain ni, saya berjaya jual waktu awal PKP tempoh hari dalam 6,000 buah buku. Nice. Bayangkan 6,000 buah buku tu memanglah seronok tapi di belakang tapis siapa yang bungkus tu? Buku tu 6,000 siapa yang bungkus? Itu buku ke set yang trilogi tu? Kita kira bilangan buku, bukan, betul bilangan buku lah. Buku ni ada 3 Saya harap betul lah. Tapi set. Tapi memang kalau campur-campur dengan jualan yang lain-lain memang banyak sangat banyak. Sebab jualan kali ni pun mengatasi mengatasi pesta buku tahun lepas yang saya cakap tu. Walaupun tak pesta buku. Memang sangat menguntungkan sebab tahun lepas paling kuat pun saya dapat 500 order dalam online. Kalau pesta buku biasanya saya akan buat jualan online. Jadi saya dapat dalam 500 order Yelah satu order tu 4 buku, 5 buku biasalah Tapi tahun ni saya dapat order hampir 2,500 order. 5 kali ganda daripada biasa Dan walaupun setiap tak ada buku dan setiap satu order tu minimum 5 lah. Sangat sikit lah. Memang ada orang order 1, 2 tapi sangat sikit. Biasanya orang order 5 sebab saya buat promosi beli 5, 100. Jadi orang macam berbaloi lah benda tu. Dia rasa berbaloi. Orang beli 5. Ada orang beli 10. Jadi kita bayangkan 2,500 order tu saya dengan isteri berdua. Dan kebanyakannya isteri sebab isteri marah saya bungkus buku sebenarnya sebab saya bungkus tak kemas, dia kata. Tak kemas. Kadang-kadang saya bangun pukul 3 pagi pukul 3 pagi terjaga, isteri tak ada kat katil, dengar bunyi selotip kreng. Isteri saya yang tengah-tengah malam tu buat. Sebab kalau siang anak kami 4 orang pigat, memang tak boleh buat kerja. Jadi saya kata kat diri saya tak boleh jadi lah Ini baru 14 buku. Macam mana nak tambah lagi 5 buku? Bayangkan kalau dapat lagi beribu-ribu order. Tak boleh ni. Ini tak betul. Jadi cabaran saya sekarang berkembang. So itulah cabaran saya. Saya tengah menghadapi cabaran tersebut lah. Nak ambil soalan ni ke Yus? Ni ada soalan daripada Nasif Fitri, tanya pasal in general lah dekat Malaysia ni buku yang paling laris berapa banyak yang terjual? Berapa banyak sale yang orang boleh kira buku tu memang laris lah? Best seller kot. Yang ni saya sebenarnya tak ada. Pertama yang dekat Malaysia buku apa yang paling laris saya tak pasti. Tapi saya tak ada data. Saya tak ada data. Nak cakap benda ni saya tak ada data. Cuma yang saya tahu buku Temeh sangat banyak lah terjual. 50,000 tu dah lepas lah. Dan macam buku saya buku sendiri. Temeh ni dia komik gambar-gambar macam ni? Bukan. Dia ada 2 jurnal juga. Satu buku pengursian pengalaman. Satu novel lah. Jurnal novel. Dan dia ada beberapa buku. Bukan 1-2 saja. Buku-buku dia terutama yang siri jalanan
dah terjual puluhan ribu. So yang saya tahu lah 50,000 tu dah lebih lah, dia dah mengatasi pun jualan 50,000 tu. Jadi itu baru dia lah, dan kita tak tahulah kan buku orang lain macam buku Doctor in the House, Tun Mahathir, benda tu mungkin lebih lagi lah kan, kita pun tak tahulah kan. Jadi macam karya saya sendiri, walaupun kita bukanlah pada tier yang sangat popular, banyak dalam yang 14 ni, banyak je dah melepasi 5,000 unit, 10,000 unit. Jadi sebab kan saya kata dalam masa 3 tahun ni asyik ulang cetak kan. Jadi ada yang dah cetakan kelima. Biasanya kadang-kadang satu kali cetak tu 2,000. Sekarang kalau saya nak cetak buku baru, saya kena cetak at least 3,000. Sebab saya tahu insya-Allah kalau saya keluar buku, ada at least 2,000 orang minimum akan beli. Jadi lagi 1,000 tu biasanya kita kena push promosi lah kan. Akan ada lah nanti pelan-pelan. Kadang-kadang orang tak beli sebab gaji belum masuk atau tak kenal. Sebab tu penting macam saya cakap tadi kan dekat saudara Fatah tadi, letak karya kita kat Wattpad. Pelan-pelan lah, nanti ada lah tu orang catch up kan. Jadi banyak cakap pasal berapa banyak sale baru boleh dikira laris. Setakat saya tahulah angka 10,000 ke atas dah cukup baik lah di industri Malaysia ni, industri buku Malaysia. Dah dianggap best seller lah tu. Setakat saya faham. Ada je orang letak angka 30,000. Tapi dengan industri buku jatuh mungkin angka tu jarang didengari lah kot. Saya tak tahulah, saya tak berani cakap untuk orang lain. Tapi untuk saya 10,000 tu kita dah boleh kira sebenarnya achievement yang baik lah. Sebab saya ada kenalan ramai yang terbit buku sendiri. Sebenarnya nak jual 100 buku pun bukan senang. 100 buah buku tu bukan senang. Tak saya cuba lah. Kan? Cuba tulis, keluar 100 buku, cuba jual. Kan? Tak senang. Tapi jadi bila kita berjaya jual 1,000, bila kita berjaya jual 10,000, itu sebenarnya laris lah tu. Laris. Ya. Yes, kita ada masa lagi, yes? Boleh. Kita boleh teruskan. Ni nak tanya soalan personal sikit untuk saudara Hizan. Boleh? Okay. Nak bagi kita cakap insight lah into kehidupan seharian seorang penulis. Boleh? Daripada bangun tidur hingga ke tidur semula ataupun tak tidur. Kalau hari biasa lah, bukan PKP. Macam dah lama macam dah bertahun-tahun pula hidup dalam PKP ni. Betul. Pada masa dulu. Sebelum PKP, biasanya bila bangun subuh apa semua, ikut. Kalau saya tetapkan jadual pada hari tu, saya tulis lepas subuh. So subuh, lepas tu tulis buku lah. So pukul 8 hantar anak-anak ke sekolah, ke tadika, ke sekolah. Kemudian sarapan pagi. Kemudian menulis lagi. Biasanya sampai tengah hari. Saya biasanya tak akan menulis lepas tengah hari. Lepas tengah hari memang no lah. So biasanya lepas zuhur tu saya dah makan tengah hari, rehat, nak main dengan anak ke kan, nak bawa isteri berjalan ke, kadang-kadang isteri nak pergi mana-mana kita bawa. Sampai petang lah, petang kadang-kadang ada urusan dengan mak ayah lagi apa semua. Mak ayah duduk dekat kan, pergi rumah mak ayah semua. Okay, maghrib, semayang maghrib. Lepas maghrib tu biasanya lah kalau kena menulis, kita menulis lagi lepas maghrib. Sampailah, dan biasanya saya lewat ke isyak lah. Sampailah pukul 11, kadang pukul 12, barulah saya solat isyak dan tidur. Dan menulis ni termasuklah juga selit-selit sikit bermedia sosial. Tapi kalau tengah living your everyday life tu, tiba-tiba jadual menulis tu ada writing block pula. Tak ada masalah lah. Pada saya, macam saya cakap tadi, sebulan kena tulis 1 novel kan.
Kalau nak tulis satu novel saya letak masa sebulan. Tapi sebenarnya saya tulis satu novel dalam masa 15 hari. Yes. Tapi itu 15 hari tu berapa jam sehari tu? Saya gini, saya tak tetapkan masa berapa jam. Macam saya cakap tadi kan, kalau saya kena menulis, betul. Sebab jadual saya saya tak buat jadual rigid. Sebab kalau kita buat jadual yang agak rigid, sebagai contoh, lepas subuh wajib menulis sejam. Tapi katalah kita terlepas pada hari tu, kita akan terus rasa down tau. Alamak. Saya tak buat macam tu. Saya just tetapkan masa yang sesuai untuk menulis je. Lepas subuh, lepas maghrib sampai malam lah. Apa yang penting adalah sehari saya kena tulis 10 muka surat A4 bersaiz A4 single spacing. Yang mana perkara tersebut adalah satu bab dalam novel saya. Maksudnya sehari satu bab. Dan biasanya novel saya akan panjang dia dalam 17 ke 19 bab. Boleh nampak tak? Kan? Jadi biasanya dalam masa 15 hari, 16 hari, 17 hari keadaan saya dah siap. Maka bila ada writer block atau rasa penat, rasa dah macam pening kepala macam tu kan. Tak apa nak rehat lah. Kita ada berapa hari lagi untuk rehat kan? Sebab kita bagi masa novel ni kena siap dalam bulan ni. Kan? Jadi ada berhari-hari untuk, kadang-kadang bila saya frust apa semua, cakap kat isteri, jom pergi cuti. Jom kita pergi cuti. Pastikan sales kita akan tampung balik harga cuti ni. Macam tu je lah. Betul. Sebab tu saya cakap dalam podcast dengan Bang Pis 2 hari lepas, saya cakap saya hidup dalam impian saya. Ini yang saya impikan, hidup macam ni. Sebab saya tak rasa saya boleh kerja dengan orang apa semua, dan pada masa sama memenuhi passion penulisan. Tapi nak tak nak kena ada disiplin lah. Bukanlah maksudnya faham? Disiplin, bila saya cakap disiplin, kadang-kadang ada orang tak faham. Dia ingat kita ni macam askar kan. Kena siap waktu ni juga. Dalam ni kena siap, kena tulis juga. Bukan. Tapi disiplin dalam erti kata yang realistik. So macam saya cakap tadi, saya mampu siap dalam masa 15 hari. Tapi saya bagi diri saya sebulan. So ada masa untuk rehat. Kadang-kadang ada hari tu tak capai target pun. Tak tulis pun 10 muka surat. Tapi dapat tulis 5 muka surat. Jadi saya cakap kat diri saya, esok wajib siapkan lagi 5 muka surat. Lebih baik lagi kalau dapat tulis 15. Macam tu lah. Tapi yang penting hujung bulan siap. Jangan tak siap. Ada tak kalanya saudara Hilal procrastinate teruk sampai hujung bulan, aku kena siap dalam masa 1 hari? Tak. No. That's a big no. Bukan tak ada. Maksudnya saya takkan buat macam tu. Saya takkan siapkan, tak ada kena siap dalam 1 hari. Tak. Kadang-kadang ada je masa tak berjaya. Maksudnya benda tu saya tulis, lepas tu saya rasa macam alamak kan. Macam ni lah kes sekarang yang berlaku lah, saya kena siapkan ada 2 buku ni. Dari awal PKP hari tu saya tak dapat tulis lagi. Tapi saya tak beratkan diri saya sebab senang cakap macam ni. Kan saya cakap sebulan 1 novel, betul? Dalam so target saya dalam setahun nak tulis 5 novel, betul kan? 5 lah. Okay. Jadi dalam sebulan saya kerja sebenarnya berapa banyak bulan saya kena menulis 5 bulan, betul tak betul? Ada 7 bulan kan. Jadi bila saya biasanya akan start awal Januari saya kalau boleh lah, ideally bulan 5 dah habis semua novel yang nak ditulis pada tahun ni. Tapi biasanya kita tak dapat lah idea yang ideal tu. So ada bulan saya start tak dapat siapkan apa semua. Saya jenis tak gelabah lah. So saya akan cakap kat diri saya, relax kan. Jangan stres, try bulan depan. Macam tu. Boleh nampak tak? Sebab aku ada lagi 6 bulan atau 7 bulan yang free daripada tulisan. Jadi jangan stres,
fokus kepada cari balik tempo kan. Sebagai contoh, mungkin kita tak dapat menulis tadi kerana rangka kita tak cukup baik. Mungkin kita tak dapat menulis tadi kerana kita rasa idea kita terlalu repetitif. So macam mana nak cure benda tu? Ambil lah masa, pergilah tengok movie ke, pergilah keluar jumpa orang bersembang, pergilah cari idea kat mana-mana. Atau kalau rangka tak cukup baik tadi, check balik rangka tersebut. Maksudnya saya akan undur balik, kemaskan balik preparation saya. Sampai saya rasa macam sedap nak menulis dan sebagainya kan. Macam tu. Yes. So saya tak gabra. Kita jangan gabra. Kecuali bila dah masuk bulan Jun apa semua, satu karya pun tak tulis lagi, mungkin waktu tu kita kena menggelabar lah. Tapi biasanya tak berlaku sebab biasanya awal tahun kita motivasi tinggi lah awal tahun So biasanya by bulan Mac tu akan dah ada 3 karya yang dah siap tulis lah. Macam tu lah guys. Cantik dia punya planning. Kena planning lah. Saya perasan lah ramai orang tak dapat buat tak dapat buat kerana dia tak planning. Dia anggap benda ni hobi tau. Kalau ada masa buatlah. Tak boleh macam tu. Kalau you are serious, benda ni kena masuk dalam jadual hidup. Kan? Dia kena jadi dalam sebahagian hidup kamu. Macam tu. Okay, kita ada satu soalan daripada audience. Saudara Ishraf dia tanya, kalau cash flow menulis ni nampak macam tak boleh sustain, apa backup? Ke benda ni takkan berlaku? Ada kemungkinan akan berlaku, tapi saya tak nafikan. Tapi macam case saya lah biasanya saya punya macam pendapat tahun ni punya hidup, sebenarnya duit dia datang dari tahun lepas. Yang saya menjual apa semua tahun ni adalah untuk saya guna tahun depan. Saya buat macam tu. Saya tak tahulah orang lain urus duit macam mana. Saya ni sebenarnya tak pandai account. Saya tak pandai. Yang saya tahu duit keluar, duit masuk je. Saya tak tahu. Saya sebenarnya tak faham sangat lah accounting punya terms apa. Jadi untuk saudara Hilal, duit yang keluar tahun ni adalah duit masuk yang tahun lepas. Yes. Biasanya macam tu. Saya ada tetapkan setahun sebenarnya keluarga saya perlukan berapa ribu untuk hidup. Untuk habis clear lah, bayar bil, bayar financing rumah, bayar yuran anak, bayar segala bil apa semua tadi kan, bayar kereta. Setahun total dia berapa benda tu? Kan? So itulah untung bersih yang saya akan kejar pada setiap tahun. Kan? Setiap tahun yang tu clear dulu. Tapi Allah izin ada tahun baik. Macam saya cakap tahun lepas jualan PPKS sangat-sangat baik kan. Jadi kita dah simpan lah, buang benda ni dekat ASB, jangan pandang lah. Jadi apa-apa jadi duit ada lah kat situ lah, macam saya cakap So kita ni lah. Jadi tapi katalah kita letak diri kita dalam situasi tadi kan. Okay, kalau cash flow menulis ni nampak macam tak boleh sustain pada tahun tersebut, apa backup plan? Backup plan sebenarnya banyak. Sebagai contoh, jadilah affiliate kepada macam-macam produk. Kan, betul tak? Macam saya sendiri, saya try. Walaupun duit Alhamdulillah. Tapi kalau perasan lah, kalau rakan-rakan tengok media sosial saya, sekarang saya promote package video pendidikan seks kan. Jadi package video tersebut diusahakan sebenarnya oleh adik ipar saya. Seorang kaunselor berdaftar lah, Sarah Hamizah, kaunselor keluarga. Saya kongsikan di sini, saya berjaya buat duit daripada benda tersebut dalam saya dah berjaya jual package video tersebut dalam sekitar 135 unit. Dan bahagian yang saya dapat cukup untuk makan sebulan. Boleh nampak. Jadi itu baru satu produk dan saya sebenarnya tak berapa suka sangatlah nak jual produk orang lain. Tapi saya cuba adik ipar kan, kita tolong. Dan saya nampak kalau anda rasa cash flow anda sebagai penulis karya anda tu tak boleh lepas untuk tahun ni, sediakan beberapa channel revenue stream yang lain. Daripada jadi salah satu jadi affiliate orang lain, karya orang lain. Sekarang banyak orang jual e-bengkel, e-seminar yang dia punya
persen dia agak menarik lah untuk affiliate kan. Cubalah. Usahakan di situ. Sebab kita sebagai penulis kita ada audience kan. Betul tak betul? Mungkin audience dah beli karya kita. Tapi dia mungkin nak karya yang lain pula yang membantu hidup dia kan. Contoh macam package video tadi, selesaikan masalah dalam selimut kan. Mungkin bukan pembaca kita pun. Tapi dia ada masalah tu. Jadi dia beli sebagai contoh lah. Pelbagaikan revenue stream lah. Pelbagaikan revenue stream. Itu sangat membantu saya rasa. Saya nak tanya soalan pasal target audience sebab macam pada Hilal punya novel target adalah orang sekolah menengah kan, lebih kurang lah kan, sekolah menengah. Ada sekarang ni kalau tengok dengan perubahan social media, orang dah tak budak-budak sekolah menengah sekarang dah tak banyak dah sebenarnya kat Twitter dah masuk ke TikTok lah apa semua kan. Okay. Ada tak benda tu impact ataupun mungkin apa cara Brother Hilal adapt lah dengan perubahan generasi ni? Setakat ni saya tak pasti lagi, melainkan kita join dia orang lah. So lepas ni kena buat TikTok lah ni. Itu yang saya takut. Kerisauan. Bukan apa, saya bukan takut sebab TikTok tu. Saya takut sebab terlalu banyak media sosial kan. Kita sebenarnya tak berapa. Kita bukan jenis yang setiap minit nak update lah kan. Dan kadang-kadang bila kita tengok pun banyak benda sebenarnya tak kena dengan jiwa kita kan. Macam buka aib orang. Kadang-kadang kita terbaca benda tu. Walaupun mungkin orang kita tak suka kan. Tapi bila kita tengok orang buka aib dia, kita macam sebaiknya aku tak baca. Tapi terpaksa lah media sosial lah. Bukan kita pilih pun nak baca kan. Kita scroll nampak kan. Benda tu tak sedap lah kat hati saya. Saya lah kat orang lain. Saya tak memaksakan disiplin ni kat atas orang lain. Tapi untuk saya tak seronok lah. Tapi nak buat macam mana kan? Sebagai kalau kita nak menjual atau nak berdakwah sekalipun, kita kena berdakwah kat tempat yang ramai orang. Betul tak? Kita kena menjual dekat tempat yang ada orang. Jadi kalau ramai orang kat TikTok, kita kena pergi TikTok lah. At least lah kalau desperate lah. Kalau desperate kena ke sana, kita kena ke sana lah. Tapi satu benda, sebelum saya terlupa. Kalau cakap pasal menjadikan penulisan sebagai sara hidup kan. Actually bukan penulisan sajalah, apa perniagaan pun. Yang penting database. Kan? So kita tak adalah terpaksa sangat bergantung kepada ads Facebook, ya. Tadilah sampai terpaksa nak jadikan diri terpaksa ikut kat mana saja media sosial baru. Jadi contoh macam saya, kenapa saya agak yakin setiap kali saya keluar buku at least ada 2,000 orang akan beli, kerana saya ada database tersebut. Saya ada database tersebut, saya tahu return customer saya berapa ramai, dan kita ada buat pula group Telegram kan. Jadi kita cuba secure, kita save pula nombor diorang, simpan pula dekat supaya kita boleh broadcast ya. Jadi protect yourself lah kan. Janganlah biar je, janganlah semata-mata bergantung kepada media sosial ya. Sebab dulu saya pernah diajar lah bahawasanya media sosial ni bukan kita punya. Bila-bila je algoritma dia boleh berubah kan. Macam Facebook lah. Facebook dah pening lah sekarang kan. Kita kadang-kadang kita guna taktik yang sama, berjaya. Kadang kita try replicate benda yang sama, impact dia tak sampai macam tu pula. Jadi database lah. Setiap kali kita berjaya buat jualan, ada orang beli, simpanlah database customer tersebut. Pelbagaikan dekat tempat yang kita boleh kontrol. Sebagai contoh Telegram dan WhatsApp. Kan? Supaya bila kita keluar produk satu kali lagi, kita boleh hubungi mereka. Dan satu lagi, janganlah hubungi dia orang waktu nak keluar produk saja. Ya. Adalah binalah hubungan dengan mereka ya. Hari raya, ucaplah selamat hari raya Aidilfitri ya. Ada buat pertandingan ke, buat cabutan bertuah ke. Itu benda-benda yang saya nak improve lah. Sebab tu saya bina Rakan Ha kan. Kalau perasan ada kadang-kadang saya buat Rakan Ha. Itu nak simbol kepada mereka yang ada dalam database saya lah sebenarnya. So untuk mereka akan ada lah nanti insyaAllah event-event yang special yang kalau Allah izin PKP dah berakhir nanti insyaAllah kan, COVID semua dah
rendah dah berakhir nanti, saya memang rancang nak buat beberapa event yang special lah untuk rakan Ha ni. Jadi bonding tu akan lebih kukuh dan mereka bila selesa dengan kita dan karya kita pun karya yang baik, insya-Allah mereka akan perturunkan kepada kawan-kawan ya, kepada tu ada seorang Aslam. Assalamualaikum Aslam. Oh, rakan Ha ada. Ni Aslam ni dalam Telegram saya lah. Dalam Telegram saya ada Aslam. Terima kasih Aslam sudi dengar. Jadi kita bina hubungan dengan mereka cubalah yang terbaik Jadi saya nampak ini resipi kejayaan. Kalau perasan Iman Shop buat benda yang sama. Iman dia buat Kak Iman kan dia punya email dia. Yes. Saya selalu dapat. Yes. Dia biasa hantar email lah. Tapi saya belum sampai tahap tu lagi lah. Tapi kita cuba nak bina bonding tersebut. InsyaAllah. Okay, Fatah ada soalan last ke? Belum kita tutup. Tak ada soalan last, cumanya nak cakap terima kasih kepada Brother Hilal yang telah menyentuh banyak jiwa-jiwa, especially jiwa-jiwa sebaya-sebaya saya kot, sebab waktu universiti kita orang sampai nak kahwin awal. Kahwin awal. Langit Ilahi siapa tak kenal, macam setaraf dengan I Love Islam dulu kan. Isteri saya pun bila dia dapat tahu tadi, Hilal Ashraf, saya ada buku-buku dia kata tunjuk dekat rak buku dia. Itu dia, makan hal tu. Alhamdulillah. So, saya nak sampaikan salam daripada rakan penulis Zamir Muhyiddin. Fizik lah kan? Yes. Jadi dia sampaikan salam kepada saudara Hilal. Itu sahaja dari saya. Tuan Hilal ada apa nak promosi kepada audiens kita sebelum kita tutup? Tak ada nak promosi apalah. Follow je lah saya dekat media-media sosial. InsyaAllah banyak dah promosi di situ. Cuma saya rasa konklusi lah saya buat konklusi boleh? Boleh. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan penulisan sebagai sara hidup, pertama macam saya cakap tadi, sebaiknya lah mulakan secara sampingan terlebih dahulu. So bina beberapa perkara, antaranya bina audiens dengan manfaatkan media-media sosial. Bina kita punya disiplin, disiplin dalam menghasilkan karya, disiplin bekerja, Kemudian mantapkan karya kita, Karya kita tu sendiri kalau boleh karya kita tu menawan hati pembaca sampai kita tak promote pun. Tapi pembaca yang automatik nak promotekan kan. Kau kena baca karya ni, kau kena baca. 3 elemen ni kena ada dululah, kena ada. Jadi itu yang akan menentukan penulisan kita ni boleh jadi sara hidup atau paling tidak menjadi side income yang betul-betul membantulah, bukan sekadar duit kocek sikit-sikit tu kan. Betul-betul membantu Jadi itu konklusinya lah kena ada benda-benda tersebut, dan itu bukan perjalanan yang boleh dapat dalam masa sehari dua atau sebulan dua atau setahun dua. Kena lalui perjalanan tersebut. Ada orang berjaya dan ada orang tak berjaya. Jadi kena banyak sabar dan kena sentiasa carilah resipi kejayaan tersebut. InsyaAllah boleh berjaya, insyaAllah. Okay, alright. Itu sahaja untuk sesi kita pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersiaran bersama dengan Hilmi Ismail pada Brady Bold Studios. Ni pun berkait juga dengan Bro Hilal So kita akan tengok pula pengalaman seorang animator pada minggu depan. Jadi make sure untuk follow dan like media-media sosial Terbang Tinggi di Twitter, Facebook dan Instagram. Terima kasih sekali lagi saudara Hilal. InsyaAllah kepada audiens, terima kasih juga kerana datang. Kita bertemu di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.